يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق وجنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Halo. Ya ni. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة والمجاهدين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para pencinta Islam, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini kita telah terpilih dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam majlis yang mulia ini, sama-sama berada dalam majlis zikrullah, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Mengingati Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar berzikir alhamdulillah Allahu akbar subhanallah saja. Mengingati Allah Subhanahu wa taala juga datang dalam penerangan ayat-ayatnya, datang dalam kefahaman yang kita dapat ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah pada malam ini marilah kita sama-sama sedikit sebanyak berusaha mengambil manfaat daripada apa yang akan saya sampaikan pada malam ini. Walaupun sebenarnya saya tidaklah apa kata layak untuk berada di hadapan kalian hadirin hadirat semua, tapi kerana atas kefahaman daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, mana sampaikan daripadaku walau satu ayat, maka saya cuba mengisi kekosongan pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini marilah kita sama-sama cuba merungkai, cuba membincangkanlah. Saya lebih suka kita sama-sama berfikir dan berbincanglah, cara berbincang. Satu persoalan yang sering kita manusia ni, memang kita manusia akan fikirkannya, iaitu bagaimana mencari kebahagiaan. Siapa yang tak nak bahagia? Ada orang tak nak bahagia? Semua orang inginkan kebahagiaan, sama ada kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di akhirat. Lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat lah.
Ada orang berfikir tak, kebahagiaan ini dapat dicapai melalui anak yang ramai. Ada setengah orang fikir bahagia ni boleh dicapai dengan duit. Semua ada duit, ada, beres, boleh jalan. Ada juga orang berfikir kebahagiaan ini boleh dicapai dengan isteri yang ramai, 4 orang isteri. InsyaAllah nak bahagialah dapat 4 orang isteri. Ya ke? Benar ke sangkaan yang sedemikian? Maksud kebahagiaan yang sebenar yang kita perlu fahami ialah ketenangan hati. Ketenangan hati yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kesenangannya serta hilangnya rasa gundah gulana. Itu rasa perasaan kebahagiaan yang sebenar. Ada orang kaya kaya betul, tapi tak pernah rasa tenang jiwa dia. Itu tanda dia tak bahagia tu. Sebab apa dok fikir, duit aku macam mana, duit aku apa yang berlaku sekarang dengan duit aku. Itu maknanya tiada ketenangan dalam jiwa dia, tiada kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati dia. Jadi untuk mencapai ketenteraman jiwa dan ketenangan hati ini, tidak kita kena mengikut panduan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kalamnya, yakni Al-Quran, dan juga melalui petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar kita. Kerana di dalamnya memang memang tiada jalan lain lah kata. Tiada jalan lain untuk mencapai kebahagiaan itu melainkan melalui jalan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah ini, sesungguhnya kita akan dapat menyampaikan kepada mardatillah dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya akan menghasilkan kebahagiaan yang dicari-cari itu. Saya memetik daripada kitab karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di berkenaan bagaimana meraih kebahagiaan ini. Di dalam kitab ini Syekh menyebut kebahagiaan yang hakiki hanya akan dapat dicapai melalui keimanan kita, melalui amal ibadah kita. Sebab apa? Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul aliyyil azim. An-Nahl 97. Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sama ada lelaki mahupun perempuan, dalam keadaan beriman, wahwa mu'min, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, dan sesungguhnya kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menggambarkan kepada kita dan menjanjikan bahawa sesiapa yang beriman, bahawa mukmin,
dan beramal soleh, serta menggabungkan antara keduanya, iaitu menggabungkan antara iman dan amal soleh itu, maka Allah Ta'ala akan memberinya kehidupan yang baik di dunia serta balasan kebaikan di akhirat. Sebabnya jelas lah. Sebab apa? Kerana orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dengan keimanan yang sebenarnya dan membuat amal kebajikan, secara automatik mereka dapat apa? Dapat memperbaiki hati itu. Ada orang baik, ada orang yang berbuat kebajikan tetapi hatinya busuk. Mungkin ada, tapi jarang sekali lah. Itu mungkin dia munafik, ada sifat munafik dalam hatinya. Tetapi bagi mereka yang beramal soleh dan beriman dengan sebenar-benarnya, tidak dapat tidak, dia akan memberi kesan kepada jiwa dia, iaitu memberi kebaikan dan memperbaiki dan terus memperbaiki, ya. Yang mana daripada pembaikan yang terjadi pada hati itu akan seterusnya memberi kesan pula kepada tingkah laku dia, akhlak dia. Bila dah hati baik itu, automatiklah kita akan berperilaku baik. Sama ada mereka berhadapan dengan sesama manusia ataupun sesama makhluk yang lain. Bila dah hati baik ni, susahlah kata nak buat jahat tu. Yang penting hati mesti baik. Sebab hati ni dia, orang kata, ibu segalanya dah. Ada hadis tu menyebut apa? Mudghah. Hati itu ibarat adalah seketul daging. Iza salahat salaha sa'iru amalih, wa iza fasada sa'iru amalih. Hati ini adalah seketul daging yang mana apabila baik ya dia, maka akan jadi baiklah seluruh amalannya. Dan apabila buruk ketulan daging itu, yakni hati, maka seluruh amalannya akan menjadi buruklah juga. Apabila iman dan amal soleh ini dikerjakan dan iman itu diperolehi, maka kita orang mukmin ni tak, kita ni telah disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan contoh yang baik. Apa dia? Apabila kita diberikan kesenangan, orang mukmin, ya, sifat orang mukmin, apabila diberikan kesenangan, mereka bersyukur. Apabila ditimpa kesusahan, diberikan ujian ataupun ditimpa sesuatu musibah, mereka apa dia? Bersabar. Itu antara sifat-sifat orang mukmin yang sebenar. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang sahih, ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu darra sabar fakana khairan lah, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dalam hadis ini Rasulullah menekankan dengan perkataan ajaban. Ini sungguh pelik, sungguh takjub. Sesungguhnya perkara seorang mukmin itu amat menakjubkan, kerana semua perkara yang dialaminya adalah baik. Semua yang dia dapat adalah baik. Dia dapat yang buruk pun jadi baik, dia dapat yang baik pun lagi baik. Jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Syaratnya iaitu ialah hendaklah dia bersyukur apabila mendapat nikmat. Itu sifat orang mukmin sebenarlah.
maka hal itu lebih baik baginya. Jika mengalami kesulitan atau musibah, dia bersabar, maka hal itu lebih baik baginya. Dan hal seperti itu tidak terdapat kecuali pada diri seorang mukmin. Ini beza kita antara orang mukmin dengan orang yang bukan mukmin. Yang ni orang kafir lah, senang. Ada juga orang yang tiada keimanan, orang dia Muslim tetapi tiada keimanan. Maka mudahlah dia berasa putus asa apabila ditimpa musibah. Tidak tahu, kadang-kadang tidak tahu nak bersyukur pada sesuatu perkara. Itu tandanya kerana apa? Kerana tiada keimanan. Orang yang belajar pun barangkali boleh jadi macam tu juga apabila tiada iman dalam diri. Mungkin ada di kalangan kita pernah melihat, nak kata dia tu belajar tinggi, apabila dapat sesuatu kenikmatan makin takbur pula. Kenapa? Kerana ilmu tu tidak memandu dia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sangka orang yang alim itu punya keselamatan daripada tergelincir daripada perkara-perkara yang sedemikian. Sebab apa? Iman ini ialah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena pohon pada Allah Taala supaya menggunakan keimanan kepada kita. Dan iman itu mungkin boleh dicapai dengan ilmu, tetapi tidak menjadi wajib kita perolehi sekiranya kita berilmu. Sebab apa? Memang kita banyaklah kisah-kisah zaman dahulu, abid, kisah-kisah yang mana menunjukkan bahawa ilmu itu tidak semestinya memandu seseorang kepada keimanan. Hanya Allah Ta'ala yang akan memberikan keimanan itu kepada hamba-hamba pilihannya. Dalam hadis tadi juga Rasulullah SAW menggambarkan bahawa seorang mukmin akan mendapat kebaikan yang berganda daripada kesyukuran yang terpancar atas nikmat yang dia perolehi olehnya itu. Dan juga dia akan mendapat kebaikan daripada musibah. Kita kalau kita lihat musibah ni sesuatu yang kontra dengan kebaikan, kan? Tapi macam mana orang mukmin ni boleh juga dapat kebaikan daripada perkara yang kontra terhadap kebaikan tu juga. Musibah, kalau kita tengok, musibah bukan satu kebaikan, tapi orang mukmin apabila dia bersabar atas musibah itu, Allah Ta'ala kurniakan kebaikan kepadanya. Atau mudah-mudah je kita orang beriman ni mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebut di sini, kerana itu anda akan mendapatkan dua orang yang mengalami hal serupa, baik berupa kebaikan ataupun keburukan. Akan tetapi ada perbezaan yang besar di antara keduanya dalam penerimaan dia. Contohlah sini orang mukmin dan orang kafir tadi lah. Apabila dia bersyukur, orang kafir mungkin dia bersyukur, dia menunjukkan kesyukuran dia juga. Tapi kebanyakan orang yang tiada iman ni, yakni orang bukan mukmin, apabila ditimpa musibah, di situ perbezaan dia. Apabila ditimpa musibah, ramai mana kita tengok orang yang bankrupt, bukan mukmin, bukan orang kafir lah, senang cerita, gantung diri. Ramai mana apabila dia ditimpa kesusahan ataupun kefakiran, dia mengambil jalan mudah, iaitu tinggalkan dunia ni. Kerana apa? Kerana tiada keimanan. Adapun orang yang ada sekelumit iman dalam hati dia, kok mana pun dia akan redek. Semua ini adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ini adalah urusan Allah Ta'ala, yang mana ada hikmah di sebaliknya. Jadi bila kita redek kot tu, kita kaitkan dengan itu, tidak memang hidup perlu diteruskan, kerana insya-Allah ada kebaikan pada hujung jalan itu.
Hal tersebut dapat terjadi kerana berbezanya iman dan amal soleh pada keduanya. Yang pertama, menerima kebaikan dan keburukan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, iaitu dengan bentuk syukur dan sabar dengan segala kesan daripada nikmat dan musibah itu, sehingga lahir pada dirinya perasaan bahagia dan senang serta hilangnya rasa gundah gulana. Bila dah timbul perasaan macam tu, semuanya adalah ketetapan Allah SWT, tak ada apa-apa dah. Hati kita tidak dapat tidak dapat diganggu dah oleh musibah tu. Itulah makna ketenangan. Itulah ketenangan dan kebahagiaan jiwa yang dicapai oleh orang yang mengamalkan perkara tersebut. Sebab apa? Dia fikir dah, walaupun hilang di dunia ni, tapi atas kebaikan, atas kesabaranku, insya-Allah ada bahagian di akhirat itu kelak. Sementara yang lain menerima kesenangan dengan sombong dan melampaui batas. Ini orang yang kafir, yang tiada iman dalam diri dia. Akhlaknya menyimpang sehingga dia menerimanya bagaikan haiwan yang rakus, yang kelaparan, namun demikian hatinya tetap tidak tenang. Dia dah dapat nikmat dah, tapi tak dapat ketenangan. Sebab apa? Sebab tiada iman dalam diri dia. Dia tiada nak mengaitkan bahawa nikmat yang dia peroleh itu ialah kurniaan Allah SWT. Dia makin sombong, makin merasa tak ada lah, ni dunia aku yang punya lah. Dunia aku yang punya, tak ada siapa dah yang boleh challenge aku. Sebab apa? Dia kata dia ada sifat keakuan, tiada sifat kehambaan itu. Begitulah yang terjadi pada contoh-contoh yang dapat kita lihat dalam sirah-sirah, dalam sejarah peristiwa Namrud, Fir'aun dan Haman itu sendiri, dan Qarun, yang mana Allah Ta'ala kurniakan kekayaan yang mana kata tak jumpa dah lah sama sekarang. Kekayaan Qarun tu, yang mana disifatkan kekayaan dia tu, orang kata memenuhi tasik penuh, sehingga kan kalau di Mesir tu, kalau kita tengok tasik Qarun, kalau siapa yang pernah pergi, yang pernah lihat tempat tu, memang orang kata sejauh mata memandang lah tasik tu. Nak menggambarkan bahawa Allah Ta'ala mengurniakan kepada Qarun sebanyak itu harta, dan dia sombong, takabur, maka Allah Ta'ala tenggelamkan, tarik balik nikmat tu. Adapun jika mendapatkan kesulitan, dia menerimanya dengan panik, ketakutan dan tidak tenang. Jika demikian halnya, maka jangan ditanya lagi bagaimana sempit kehidupannya. Banyak fikiran, banyak berfikir dan tegang, sentiasa dalam keadaan emosi tidak terkawal. Kerana semua itu tidak dihadapi dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tiada keimanan dalam diri dia, maka dia tidak fikir bahawa musibah yang menimpa dia itu ada kaitan dengan ujian yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan dia tidak bersabar, mana dia tidak mengaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, juga tidak dengan kesabaran yang dapat menghiburkannya dan meringankan penderitaannya. Satu lagi sifat orang yang mukmin yang sebenar ialah mereka ada dalam diri dia sifat qanaah. Apa dia itu qanaah? Rasa cukup. Tak apa, kita manusia ni memang Allah Ta'ala ciptakanlah dalam diri dia, kalau bersandarkan zat, bersandarkan tubuh badan dan nafsu saja, memang rasa tak pernah puas. Tak pernah puas. Manusia ni dicipta dengan sifat tak pernah puas. Akan tetapi agama menunjukkan apa? Perlunya ada sifat qanaah.
Daripada apa kita tahu tu? Daripada agama lah. Perlunya ada sifat qanaah, iaitu rasa mencukupi pada setiap perkara. Cukuplah. Itu yang susah nak dipupuk tu. Perasaan qanaah, tak kira qanaah pada harta, qanaah rasa mencukupi pada makan dan minum, mencukupi pada memiliki harta yang banyak. Biasanya kita relatekan dengan ni lah, memiliki sesuatu lah. Anak yang ramai tu ada saranan dia juga. Nabi menyarankan bahawa umatnya memiliki anak yang ramai. Adapun harta tu, bila dah hilang sifat qanaah, memang tak pernah rasa cukup lah. Dapat 1,000 nak 2,000, dapat 10,000 nak 20,000. Tak pernah rasa cukup. Kenapa? Kerana tidak memiliki sifat qanaah tersebut. Begitu juga anda akan mendapati orang-orang yang tidak mempunyai keimanan di dalam hati mereka. Apabila mereka mendapat musibah dan ditimpa ujian seperti kefakiran atau luputnya sebahagian dari keinginan duniawinya, dia berasa sangat putus asa dan berasa sangat menderita. Bila dia dah tak dapat apa yang diingini itu, kerana tiada iman, memang rasa down sangat. Memang rasa oh no, memang rasa tak tahu apa dah, rasa nak terjun bangunan. Itu orang kafir macam tu lah. Sebab tu kalau kita tengok, memang berlaku lah dalam realiti sendiri. Kita tengok kalau judi gantung diri, perniagaan muflis, terjun bangunan, memang ada benda tu, kerana dia tiada iman. Adapun orang yang baik dan orang yang jahat itu, ataupun kita maksudkan orang yang beriman dengan orang yang kafir, punya kemungkinan yang sama dalam mewujudkan keberanian dan naluri untuk melawan ketakutan. Dia kata orang kafir dengan orang beriman ni, apabila dia nak lawan sesuatu, dia nak lawan ketakutan yang dia hadapinya tu, mungkin sama dari satu sudut. Akan tetapi orang mukmin ada kelebihan dia, mempunyai sedikit kelebihan berbanding orang kafir. Kerana apa? Kerana dia melawan ketakutan itu melalui kekuatan iman dia, kesabaran dia dan tawakal dia kepada Allah SWT. Dia lebih situ daripada orang kafir. Kalau orang kafir ni, dia orang kata melawan sesuatu ketakutan tu melalui diri dia saya. Tapi orang mukmin ni tak ada apa-apa dah. Aku ada Allah SWT. Kalau kita tengoklah contoh orang kafir dengan orang Islam, orang mukmin, apabila berjumpa harimau lah contoh, menghadap harimau, macam mana dia punya kondisi dia? Orang kafir hayya, tolonglah, harimau sudah datang depan, mana pisau, mana itulah. Kalau orang kafir, orang contoh orang kafir lah. Adapun orang beriman, dia masih lagi cuba ingat Allah SWT. Dia, apabila dia ada iman dalam diri dia, dia akan hadapi ketakutan yang melanda tu dengan ingat Allah SWT. Siapa kita, kalau kita menghadapi satu ketakutan tu, ada kita ingat tak Allah Ta'ala? Memang confirm punya kita orang yang beriman ni, yang orang Islam, memang akan ingat Allah Ta'ala dulu. Kod mana pun memang kita fikir Allah Ta'ala dulu, minta tolong dengan Allah Ta'ala dulu. Itu tanda kita ada keimanan lah dalam diri kita. Berpegang teguh kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, semua itu akan menambah keberaniannya, meringankan beban ketakutannya dan memperkecilkan kesan musibah itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
Sesungguhnya kamu menderita kesakitan. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan. Mereka menderita kesakitan sebagaimana kamu menderitanya. Sedang kamu mengharap dari Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak mereka harapkan. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun. Fa innahum ya'lamun tu dia merujuk pada orang selain orang beriman, yang orang kafir. Fa innahum, mereka juga sakit juga, tapi mereka tidak mengharap selain daripada Allah. Mereka juga akan mendapatkan pertolongan dan bantuan khusus dari Allah Ta'ala yang dapat menghilangkan ketakutan. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Jadi dalam kita menelusuri jalan untuk mencapai kebahagiaan ini yang sebenar, tidak perlu ada iman dan amal yang soleh dalam diri kita. Kalau tak ada dua benda ni, memang confirm lah hidup dia, penyudahan dia bukan adalah dalam kebahagiaan. Apabila tiada iman, maka celakalah dia di akhirat kelak. Mungkin dia hidup senang di dunia, tapi penyudahnya memang dalam keadaan yang penuh kecelakaan dan azab yang pedih. Kita masuk yang kedua pula. Antara cara-cara untuk meraih kebahagiaan ini ialah berbuat baik terhadap sesama makhluk. Termasuk yang dapat mengusir perasaan gundah dan gelisah ini adalah berbuat baik kepada sesama makhluk, sama ada dengan ucapan, dengan perbuatan, serta pelbagai bentuk kebajikan. Dengan kebaikan tersebut, Allah akan menghilangkan kesusahan, baik dari orang yang beriman ataupun orang kafir, sesuai kadar kebaikannya. Apabila kita membahagiakan seseorang, memang automatik kita pun akan rasa, akan ada timbul satu perasaan, oh suka juga tengok dia suka. Orang kaya, apabila dia, contoh dia pada satu ketika dia bersedekah kepada orang yatim, anak-anak yatim, walaupun dia tu bukan orang yang mukmin, mungkin dia orang kafir, automatik akan timbul juga perasaan gembira melihat sukanya orang yang dibantu itu. Tetapi bezanya pada iman juga. Orang yang beriman lebih lagi, perasaan tu lebih lagi, dia punya rasa kelegaan itu lebih lagi. Akan tetapi orang beriman memiliki bahagian yang lebih sempurna, kerana perbezaannya bersumber dari keikhlasan. Bila ada iman, dia ada rasa ikhlas tu, dan harapan akan pahala Allah Ta'ala. Dia ingat pahala, dan juga ada pahala, dan dia ingat pada balasan. Dengan modal tersebut, Allah ringankan baginya dalam mengerahkan tenaga untuk berbuat baik, kerana ada kebaikan yang ingin diraih. Bila automatik dia dah ada perasaan tu, secara sendirinya akan membawa orang yang beriman itu melakukan lebih amal kebajikan. Sebab apa? Dia mengharapkan pahala. Nak pahala, makin banyak buat amal kebajikan. Itu adalah tanda yang datang daripada keimanan dia lah tu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka itu, yakni suara-suara halus mereka itu, kecuali bisikan dari orang-orang yang menyuruh kepada memberi sedekah
atau berbuat perkara yang baik, yakni berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah mengkhabarkan kepada kita bahawa semua perkara yang disebut dalam ayat itu, iaitu memberi sedekah, berbuat ma'ruf, dan mengajak kepada perdamaian di antara manusia, adalah merupakan perkara kebaikan. Dan kebaikan selalu mendatangkan kebaikan yang berikutnya, lalu menolak keburukan juga. Bila dah kita buat baik tu, yang baik pun akan datang, dan automatik yang buruk akan tertolak juga. Seseorang yang berharap dari Allah Ta'ala akan selalu Allah berikan kepadanya pahala yang banyak. Bila kita ada perasaan rajak tu, bila dah tadi iman tu maksudnya kita beriman kepada Allah Ta'ala, kita takut pada Allah Ta'ala. Takut pada Allah Ta'ala ni dengan takwa lah, bukan masuk takut macam takut harimau tu. Bila dah bertakwa tu menunjukkan bahawa kita mempunyai iman, maka automatiklah akan hilang rasa gundah gulana kerana ar-raja, rasa raja, rasa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga, antara cara-cara untuk meraih kebahagiaan itu, dia kata nombor 3 ni ialah sibuk dengan pekerjaan atau ilmu yang bermanfaat. Sibuk menyibukkan diri dalam mencari ilmu, termasuk hal yang dapat mengusir kegundahan yang timbul dari kekosongan jiwa kerana hati disibukkan oleh urusan-urusan yang menyibukkan diri dengan sebuah pekerjaan atau mendalami ilmu yang bermanfaat. Kita tengok orang yang penuntut ilmu yang sebenar-benarnya lah, apabila dia duduk dalam dunia ilmu, dia tak ingat benda lah. Kalau ulama-ulama dulu sampai ada yang tak berkahwin kerana asyik dalam mencari ilmu, dalam dunia ilmu itu. Kerana apa? Sebab dia dah timbul rasa bahagia melalui jalan ilmu, melalui jalan pencarian ilmu dia. Dengan begitu dia akan melupakan apa yang selama ini membebani dirinya dan yang selama ini membuatnya gelisah. Bila dia dah sibuk pada sesuatu benda, dia lupalah apa yang dia rasa gelisah sebelum ni. Apabila dia dah sibuk dengan ilmu, automatik dia akan rasa tak ada benda, tak fikir benda lain dah, fikir ilmu sahaja. Sebab ini juga dapat terjadi pada diri seorang beriman atau yang bukan beriman. Sibuk pada sesuatu tu mungkin boleh jadi pada orang yang beriman, atau juga boleh jadi juga pada orang yang kafir. Jadi dah sibuk dah dengan cari duit, tak fikir dah masalah apa, tak fikir dah masalah keluarga dia, asalkan duit. Tu orang kafir. Adapun kita orang yang beriman, tidak memang kita kena kaitkan dengan Allah Ta'ala jugalah. Kita cari ilmu pun kerana apa? Kerana lima'rifatillah, untuk mengenal Allah Ta'ala, untuk menjalankan apa segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Akan tetapi orang beriman memiliki kelebihan kerana keikhlasan dan harapan akan pahala dari apa yang menyibukkan dirinya. Dia mencari ilmu, sibuk kerana ilmu, kerana Allah Ta'ala juga, dan kerana ingin mendapatkan pahala, maka dia lebih daripada orang kafir. Dia lebih daripada orang kafir lah. Orang kafir sibuk juga, tapi orang beriman ni dia sibuk dengan amal dia, sibuk dengan ilmu dia kerana Allah Ta'ala. Jadi dia lebih situ. Jika hal tersebut berbentuk ibadah, maka balasannya adalah ibadah juga, nilainya adalah ibadah.
balasannya adalah kebaikan yang diperolehi dan pahala di akhirat kelak. Kita orang beriman ni sebut pahala-pahala ni kadang-kadang yalah pahala lah, bukan benda yang nampak. Kalau duit tu nampak, kalau harta benda tu benda yang nampak. Tapi memang itu Allah Ta'ala telah sifatkan dalam Al-Quran sendiri, allazina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman ni memang dia beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Antaranya inilah dia pahala dan balasan di akhirat kelak. Jika merupakan kesibukan atau kebiasaan dunia, maka dia mengiringinya dengan niat yang soleh dan membantunya dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang ada iman betul, yang dia mempunyai keimanan dan ketakwaan yang tinggi, apa benda yang dia buat pun memang dia akan fikir lillahi ta'ala. Dia sibuk duk berniaga, dia sibuk menjual beli kata niaga restoran, jual makanan apa. Tapi apabila dia ada iman dalam hati dia, aku dapat duit ni insya-Allah, dapat jualan ini insya-Allah, sedekahlah sikit kat masjid, sedekahlah sikit kat anak yatim. Kenapa? Kerana dia dalam hati dia mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia buat apa pun memang dia akan fikir dan dia akan teliti bahagian yang melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan fikir kok mana dia akan relate juga untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan daripada kesibukan ini automatik lah dia akan jadi tak fikir dah, tak rasa sengsara dah. Yang automatik dia akan mengusir kesedihan dan automatik akan mengusir kegundahan dalam hati dia. Jadi di situ dia dapat juga lah kebahagiaan itu. Bila dah kesedih tu hilang, bahagialah yang datang. Betapa banyak orang yang dirundung duka, dirundung masalah dan gelisah sehingga dia ditimpa penyakit yang bermacam-macam. Maka ubat mujarabnya adalah melupakan sebab-sebab yang selama ini mengganggunya dan membuatnya gelisah, serta menyibukkan diri dengan pekerjaan dan segala macam tugas. Antara lain cara-cara untuk kita meraih kebahagiaan itu juga ialah, orang kata tak perlulah fikir jauh sangat. Kita fikir yang ada pada masa kita sekarang ni. Fikir, hargai apa yang ada sekarang. Jangan terlalu berfikir panjang, jangan terlalu berfikir jauh ke hadapan. Dia memusatkan fikiran untuk melakukan apa yang ada pada hari ini dan tidak dihantui oleh pikiran-pikiran masa hadapan atau kesedihan masa lalu. Dia orang yang cara kita nak peroleh kebahagiaan ni, kena cepat tinggalkan perkara-perkara yang lepas, dan juga kena kata hargai apa yang ada pada masa sekarang. InsyaAllah kebahagiaan itu akan datang kepada kita. Anda tidak terlalu berfikir panjang. Kalau orang dah bila dah kaya sangat pun duk fikir juga, duit ni nak pergi ke mana, nak apa semua. Sampai bila pun tak tenang. Termasuk yang dapat mengusir perasaan cemas dan gelisah adalah memusatkan semua fikiran untuk mengerjakan sebuah pekerjaan pada hari ini dan memutuskan diri dari fikiran-fikiran yang akan datang serta kesedihan atas waktu-waktu yang lalu. Cuma orang kata apa? Hanya fikirkan pada masa sekarang, yang terkini sahaja. Jangan duk fikir benda-benda yang dah lepas, dah berlalu tu, dan tak perlulah terlalu memikirkan apa yang akan datang. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung daripada al-ham dan al-hazn. Allah Taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan.
Daripada alham dan alhazan ni kita dapat tahu dah. Alham ni merujuk kepada perkara yang ragu-ragu. Bila perkara yang ragu ni benda yang kita tak confirm lagi, masa hadapan lah. Kalau kita duduk sebut apa benda perkara-perkara yang ragu-ragu tu, masa hadapan pun benda yang kita tak ketahui lagi. Dan al-hazan dalam konteks ni ialah merujuk kepada kesedihan-kesedihan yang lalu. Jadi mana kalau kita tengok Rasulullah memang selalu berdoa dengan doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dalam maksurah pun ada doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Perkara yang belum diketahui secara yakin, dan al-hazan, yakni kesedihan-kesedihan yang lalu. Jadi kena hargai masa yang ada, kena hargai umur yang ada tu dengan mengisinya dengan segala kebaikan. Orang kata nak buat baik ni masa sekarang lah. Jangan duk fikir tunggu dulu nanti kaya dulu. Nanti kaya dulu baru nak derma, nanti kaya dulu baru nak buka rumah anak yatim. Kalau ada RM10 bagi RM10, ada RM20 bagi RM5. Jadi mana kebaikan tu perlu jangan ditangguh. Dalam melakukan kebaikan ni jangan ditangguh-tangguh, kerana kita belum tentu apa yang berlaku pada masa hadapan, dan belum tentu kita akan dapat peluang yang seterusnya dalam melakukan kebaikan. Memusatkan fikiran dalam masalah ini juga dapat menyempurnakan sesebuah perkara itu, menyempurnakan sesebuah perbuatan itu, di samping menjadi penawar kesedihannya. Dah bila kita duduk sibuk dengan keadaan sekarang, dengan sekarang ni, tak fikir dah, yang penting settle sekarang, yang penting siapkan sekarang, maka bila dah tertumpu pada perkara yang terkini tu, memang confirm lah kita akan cuba buat yang terbaik. Dia akan menyempurnakan perkara tersebut, dan automatiknya dia akan menghilangkan kepada, menjadi penawar kepada kesedihan-kesedihan dia. Dia dah tak fikir dah apa yang membuat dia sedih. Rasulullah SAW jika berdoa atau mengajarkan umatnya untuk berdoa, maka baginda juga menganjurkan untuk memohon pertolongan dan keutamaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesungguhannya dalam mewujudkan apa yang dia mohonkan dalam doa-doanya. Bila kita berdoa ni kena ada rasa usaha untuk menzahirkan apa yang didoakan. Bukan setakat doa sahaja, kena berusaha juga. Jangan kata berdoa ya tunggu nasi jatuh daripada langit ke. Itu perkara yang jangan berlaku lah, melainkan hamba-hamba Allah yang terpilih sahaja, yang mana Allah Ta'ala telah tentukan rezeki dia macam tu. Tak jumpa dah, payah dah nak jumpa. Orang kata abid-abid yang mana Allah Ta'ala kurniakan rezeki tanpa dia perlu berusaha mendapatkannya. Dan juga meninggalkan setiap yang tidak diinginkan dalam doa-doanya, kerana doa seharusnya sesuai dengan amal perbuatan. Orang kata doa tu biar sesuai dengan tingkat amalannya. Apabila doa-doa yang tidak realistik, tidak kata dia doa nak macam nak itu nak ini, tapi amalan tak buat, jadi sia-sia sahaja. Seorang hamba yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat baginya, sama ada dalam urusan agama dan dunia, akan memohon kepada Tuhannya akan kejayaan apa yang diinginkan tersebut, dan dia memohon pertolongan daripadanya di atas perkara tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, ihris ala ma yanfa'uk
wasta'in billah wala ta'jas. Wa iza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza wa kaza, walakin qul qaddarallaha wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal asy-syaitan. Ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah, berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah. Dalam pada berusaha tu, wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz. Rasulullah SAW menyebut dalam hadisnya, wala ta'jaz, jangan kau merasa lemah. Kena kuat. Bila nak dapat sesuatu tu kena kuat. Jika ada sesuatu yang menimpamu, wa iza asabaka syai'un, apabila sesuatu yang buruk menimpamu, asabaka digunakan asabaka menunjuk kepada musibah. Fala taqul law anni fa'altu kaza kana kaza. Jangan kau berkata kalaulah aku buat macam ni mungkin akan jadi macam ni. Perkataan guna kalau tu kita perlu elakkan. Kita sebagai orang yang beriman, yang ada keimanan dalam hati ni, perlu mengelakkan orang kata kalau-kalau ni. Sebab kalau-kalau ni dia adalah perkataan syaitan. Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu. Sebab kalau-kalau ni dia seolah-olah dia menafikan bahawa sesuatu perkara itu terjadi adalah kerana Allah Ta'ala, kerana kehendak Allah Ta'ala. Dia duduk sibuk, kalau aku buat macam ni confirm boleh lah. Mana tahu confirm boleh? Allah Ta'ala dah tetap macam tu. Allah Ta'ala dah tetap dah apa yang kau dapat tu adalah setakat tu saja. Tak perlu nak takwil lagi lah. Tetapi katakanlah bahawa Allah Ta'ala telah menetapkannya apa yang dia kehendaki dia perbuat. Allah Ta'ala qaddarullaha ma kana qaddarullaha wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala telah menetapkannya, dan apa Allah Ta'ala kehendaki itu Allah Ta'ala akan lakukan. Kerana sesungguhnya kata-kata seandainya, yakni law, sesungguhnya perkataan law itu membuka peluang bagi perbuatan syaitan. Apabila kita guna law tu, memang was-was syaitan akan datang. Kita dok takwil lagi. Apa yang menimpa kita ni kerana apa? Kerana orang tu. Orang aku sakit ni orang tu yang buat. Dia dok takwil lagi. Yang mana bila dia takwil tu mendatangkan keburukan pula sesama manusia. Mendatangkan fitnah pula. Itu perbuatan yang mengundang kepada bisikan-bisikan syaitan. Bismillah. Dah masuk waktu kan? Ya. Sejam saya pukul 9 dah. Rasulullah dalam hadis di atas menggabungkan antara perintah untuk supaya berupaya, yakni supaya berusaha mendapatkan manfaat dalam setiap keadaan, serta memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan tidak tunduk kepada kelemahan. Kena ada tiga benda ni. Kena ada usaha, pertolongan, memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali berundur. Jangan sekali-kali rasa lemah. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita ingin capai tu. Kalau kita dapat nak minta bahagia pun, bila ada tiga benda ni, insyaAllah kita dapat. Iaitu kemalasan yang merugikan dan menyerah terhadap perkara-perkara yang telah berlalu, serta menyaksikan ketetapan Allah dan ketentuannya. Baginda juga menjadikan sebuah perkara menjadi dua bahagian. Bahagian di mana seorang hamba memungkinkan baginya untuk meraihnya atau meraih apa yang mungkin baginya. Dia dapat bahagian kerana dia usaha, ataupun dia dapat bahagian dia kerana Allah Ta'ala telah tetapkan gitu. Itu orang mukmin.
Jadi untuk akhirnya dalam usaha kita mencari kebahagiaan ini tidak memang kita kena itulah. Kita kena tanam dalam diri kita sifat keimanan yang tinggi, rasa keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melakukan amal-amal yang soleh. InsyaAllah apabila perkara tersebut dilakukan, apabila benda-benda tersebut kita buat, InsyaAllah kebahagiaan yang sebenar akan datang, ketenangan jiwa itu akan datang lah. Jadi untuk akhirnya saya rasa untuk setakat malam ni saya rasa tiga poin ini dulu lah. Saya bukannya orang yang pandai berbicara sebenarnya, tapi sekadar untuk macam yang saya sebutkan tadi lah, sekadar untuk menyampaikan apa yang memberi manfaat kepada semua. Dan insya-Allah saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita dapat ini memberi manfaat kepada kita. Unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Kamu lihatlah apa yang disampaikan itu, jangan kamu lihat kepada orang yang menyampaikannya. Jadi untuk akhirnya segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.